Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan sambung tajuk minggu lepas, iaitu tajuk apa murid-murid? Tajuk tumbuhan. Okey. Minggu lepas cikgu dah terangkan dua subtopik. Okey, jadi hari minggu ni cikgu akan sambung lagi dua subtopik. Okey. Minggu lepas, subtopik pertama kita belajar dalam tumbuhan ialah kenali bahagian tumbuhan. Masih ingatkah? Okey, kenali bahagian tumbuhan kita ada belajar macam mana rupa bunga, macam mana rupa daun, macam mana rupa batang, macam mana rupa buah, macam mana rupa akar. Okey. Subtopik yang kedua, ciri bahagian yang berbeza, kita pun dah belajar minggu lepas. Okey, bunga raya dengan bunga ros. Okey, ciri dia macam mana? Tumbuhan yang berbeza, tapi ciri dia adakah serupa? Dari segi batang, daun, dari segi bunga, dari segi apa lagi? Batang, daun, bunga, akar. Ni kita dah belajar ya dalam minggu lepas. Untuk topik minggu lepas kita dah belajar. Okey, sekarang untuk hari ni cikgu nak terangkan kepada kamu subtopik yang ketiga, iaitu pentingnya bahagian tumbuhan dan berbeza tapi serupa. Dia nak cerita tentang apa kat sini? Okey, jadi tengok nota cikgu yang seterusnya. Okey, kita sentuh dulu subtopik yang ketiga, iaitu pentingnya bahagian tumbuhan. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 56 dan 57. Okey, dekat sini cikgu ambil gambar ni, kat sini tulis dalam bahasa Inggeris, okey, tapi cikgu translate lah untuk kamu. Okey, leaf ni maksudnya daun ya. Stem, batang, root, akar. Okey, ni bahagian dia lah. Ni bahagian shoot, stem. Ni bahagian root stem, root system. Okey, root system bahagian akar. Okey, ni antara contoh ni lah. Contoh bahagian dia. Bahagian dia kita dah belajar ya. Okey, jadi hari ni kita nak tahu apa fungsi dia. Okey, sekarang kita pergi kepada muka surat 56. Buku teks muka surat 56. Okey, tajuknya pentingnya bahagian tumbuhan. Okey, kita pergi kepada dialog yang pertama. Apakah kepentingan daun, bunga, batang dan akar kepada tumbuhan? Okey, ni bunga ya. Jangan awak tengok cendawan pula. Bunga ni. Hai, saya bunga. Saya ialah bahagian pembiakan tumbuhan. Saya akan bertukar menjadi buah dan biji benih. Okey, dia cakap apa kat sini? Dia kata dia ni bunga. Okey, tapi nanti dia akan jadi buah. Okey, nampak ni buah. Buah apa ni? Cempedak ke durian? Buah manggis. Okey, lepas dia jadi buah manggis, jadi buah iaitu buah manggis. Okey, lepas kita dah makan tu, dia akan bertukar menjadi biji kan? Okey, biji tu kita panggil biji benih. Biji benih buah manggis. Okey, sekarang kita tengok gambar ni. Gambar apa ni? Gambar ikan ke? Gambar batang pokok. Okey, fungsi dia apa? Fungsi dia, saya mengangkut makanan yang dihasilkan oleh daun ke semua bahagian tumbuhan. Okey, fungsi dia kat sini dia kata, saya angkut makanan. Makanan siapa yang hasil? Daun. Dibawa pergi mana? Dibawa ke semua bahagian tumbuhan. Dia bawa pergi ke akar, dia bawa pergi, dia melalui batang, dia bawa pergi ke bunga dan lain-lain. Okey? Okey, selain tu, tugas batang ni juga, saya juga mengangkut air dan nutrien daripada akar ke bahagian daun. Okey, tugas batang yang kedua. Tadi angkut makanan kan? Okey, sekarang dia angkut air. Angkut air dengan nutrien. Okey. Dia nak bawa apa ni? Dia nak bawa pergi mana ni? Bawa kepada daun. Dia nak bagi dekat daun air tu. Okey? Okey, sekarang kita tengok muka surat 57. Okey, sekarang daun pula. Daun nak cerita tentang diri dia. Saya daun. Saya ialah bahagian tumbuhan yang digunakan untuk membuat makanan. Okey, jadi fungsi daun kat sini ialah buat makanan. Okey, makanan yang dihasilkan oleh daun digunakan oleh bahagian tumbuhan yang lain. Okey. Daun ni dia tak buat makanan untuk diri dia sendiri je. Okey, dia bagi juga untuk orang lain. Dia adalah dia adalah
antara fungsi tumbuhan yang tidak pentingkan diri sendiri. Sebabnya dipikir orang lain, dia bagi makanan kat orang lain sama. Okey? Kamu pun kena macam tu lah. Jadilah seperti daun. Okey, seterusnya akar. Akar, saya menyerap air dan nutrien daripada tanah. Saya juga menyokong pokok. Okey. Tugas akar menyokong pokok. Yang kedua, tugas akar menyerap air dan nutrien daripada tanah. Okey, sini ada soalan kebat. Tanpa akar, ni akar, pokok akan tumbang. Mengapa? Okey, kalau tak ada akar, okey, kita buang akar ni. Potong. Okey. Tengok-tengok, okey, bila kita potong, pokok ni jatuh, tumbang. Kenapa? Boleh jawab tak kenapa? Okey. Sebab kalau tak ada akar, pokok ni tumbang. Sebabnya tugas akar ni apa? Menyokong pokok. Jadi kalau akar tak ada, macam mana akar ni nak mencengkam tanah? Okey? Tak ada akar, tak ada lah benda yang dicengkam. Okey, akar ni tugas dicengkam tanah. Dia dipegang kuat-kuat tanah ni. Okey, barulah pokok ni tak jatuh. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian tumbuhan dan fungsinya. Cikgu dah ajar kamu ya minggu lepas tentang bahagian tumbuhan tu, bahagian kendali tumbuhan. Bunga, daun, buah, batang, akar. Okey, cikgu dah ajar minggu lepas ya. Jadi hari ni kita nak tahu fungsi dia. Okey, fungsi bahagian tumbuhan. Pertama, akar. Okey, kamu nampak tak kat sini ada gambar akar? Okey, tugas dia apa? Serap air dan nutrien. Okey, air dengan nutrien ni dapat daripada mana? Daripada tanah. Okey, kedua, batang. Ni batang ya. Ni yang panjang ni batang ya. Okey, tugas dia apa? Tugas dia ialah mengangkut air dan nutrien ke bahagian daun. Dia bawa air tu dan nutrien ke daun. Okey, ni apa? Daun. Daun tugas dia ialah membuat makanan. Okey, seterusnya bunga. Okey? Bunga ni maksudnya bila tumbuhan tu dia berbunga lah. Okey? Bila tumbuhan tu dia berbunga, dia akan membiak. Okey, membiak ni proses pembiakan ni, pembiakan tumbuhan kita panggil pendebungaan. Okey, pendebungaan. Okey, dia jadilah bunga. Pendebungaan tu ambil daripada perkataan bunga. Okey, jadilah bunga. Okey, bunga ni dah keluarkan apa? Dia dapat hasilkan buah. Ni pokok mangga ya. Jangan kamu tengok pokok apple pula ya. Ni buah mangga. Okey, jadilah buah. Okey, sebabkan dia adalah pokok mangga, jadilah buah mangga. Okey, lepas tu bila kita dah makan buah mangga ni, adalah bijinya kan? Betul? Okey, jadi bijinya ni dapat bertukar menjadi biji benih dan kita pun dapat tanam semula. Okey, seterusnya. Topik seterusnya ialah berbeza tapi serupa. Muka surat 58. Okey, sini ialah gambar apa? Pokok bunga, ros. Yang ni gambar apa? Buaya. Bukan. Gambar apa ni? Pokok bunga matahari. Okey. Sekarang kita tengok muka surat 58 ya. Okey, berbeza tapi serupa. Perhatikan dan kenal pasti ciri bahagian tumbuhan yang serupa pada pokok berikut. Okey, ni pokok bunga ros. Yang ni pokok bunga raya. Pokok bunga raya berbunga. Okey, tengok bunga raya. Bunga kan? Okey, pokok bunga ros juga berbunga. Nampak kan ada bunga? Okey, apakah bahagian lain yang serupa pada pokok-pokok ini? Okey, kamu tengok rupa dia sama ke tidak? Okey, ni warna kuning. Ni warna merah. Okey. Sekarang kita tengok ada persamaan tak? Ada perbezaan tak? Okey, persamaan dan perbezaan kita nak tengok. Okey, pertama, daun pokok bunga ros. Okey, tengok daun. Daun pokok bunga ros dengan daun pokok bunga raya, urat dia urat jejala. Okey? Kalau batang ni pula, batang. Batang pokok bunga ros dengan batang pokok bunga raya, batang ni berkayu. Okey, yang ketiga, akar. Tengok akar. Akar pokok bunga ros dengan akar pokok bunga raya, akar tunjang. Okey. Ada tumbuhan yang berlainan mempunyai ciri bahagian yang serupa.
kenal pasti ciri bahagian yang sama pada tumbuhan ini. Okey, sekarang dia bagi kita pokok terung dengan pokok tomato. Yang ni cikgu nak kamu fikir macam mana? Ada persamaan dan perbezaan tak antara dua ni? Okey. Okey, sekarang cikgu terangkan ciri lain bagi pokok bunga ros dengan pokok bunga matahari. Okey, tadi kita tengok pokok bunga raya dengan pokok bunga ros, betul? Okey, sekarang kita cerita tentang pokok bunga ros dan pokok bunga matahari. Okey, apa yang beza, apa yang serupa? Okey, pokok bunga ros dengan pokok bunga matahari, dua-dua ni berbunga. Okey, jadi ini adalah persamaan antara bunga ros dengan bunga matahari. Okey, jadi apa yang berbeza? Okey, kita tengok dari segi akar. Okey, perbezaan akar tunjang daun jejala. Okey, kat sini, maaf kesilapan kat sini. Okey, sebabnya pokok bunga ros dengan pokok bunga matahari, kedua-duanya berakar tunjang. Okey, sini silap ya. Kedua-duanya berakar tunjang. Dua-duanya akar tunjang. Dan juga kedua-duanya urat daun dia adalah jejala. Okey, dua-duanya jejala. Okey, jadi sini ada persamaan sahajalah. Okey, bunga dua-duanya berbunga. Daunnya kedua-duanya jejala. Dan akarnya juga tunjang. Okey, tak ada perbezaan lah kat sini. Cuma bezanya ni bunga matahari, ni adalah bunga ros. Okey, tengok slide seterusnya. Okey, sekarang kita masuk pokok yang seterusnya. Okey, ni soalan yang cikgu ajukan tadi ya, tentang pokok tomato dengan pokok terung. Okey, pokok tomato dengan pokok terung. Okey, sekarang kita tengok perbezaan antara pokok terung dan pokok tomato. Okey, perbezaannya ialah saiz dan bentuk. Terung bentuknya panjang, tomato bentuknya bulat. Okey, sekarang persamaannya apa? Persamaannya apa? Terung dengan tomato ada persamaan ke? Okey, jom kita tengok. Okey, pertama kita tengok dari segi daun pokok terung dan daun pokok tomato. Daun mereka ni kedua-duanya berurat jejala. Jejala tu apa? Jejala tu apa? Cikgu dah ajar. Okey, jejala maksudnya bentuk dia uratnya ialah berselirat. Okey, macam ni. Dia tak lurus. Kalau lurus tu kita panggil selari. Okey, sekarang kita tengok persamaan yang kedua antara terung dengan tomato. Okey, akar terung dan tomato akarnya jenis tunjang. Apa maksud tunjang? Okey, tunjang ni maksudnya akar pokok terung dengan akar pokok tomato adalah jenis yang kuat. Kuat mencengkam tanah. Berbeza dengan akar, satu lagi apa akar nama dia? Akar serabut. Okey, serabut akar dia tak kuat macam akar tunjang. Okey, sebabnya akar tunjang ni ada satu akar tu dia tebal. Betul? Dia tebal dan dia menjunam ke bumi. Okey, kalau sini dan sini pula bahaya nipis. Okey, kalau akar serabut sama sahaja ketebalan dia. Semuanya nipis. Okey, bila akar nipis ni, jadi kita mudahlah nak tarik. Kita mudah nak tarik. Kalau akar tunjang susah nak tarik. Kita kena tebang. Sebabnya akar dia dah mencengkam tanah. Okey, jadi cikgu tinggalkan latihan ya dalam buku aktiviti muka surat 35 hingga 36. Okey, cikgu nak tekankan ya, tolong hantar dalam link Google Form, jangan hantar dekat WhatsApp. Okey, sebabnya cikgu nak record nama kamu secara automatik. Okey, yang kedua, tolong hantar sebelum hari Ahad 11 bulan 7 2021, hari Ahad ni lah. Okey, dan jawapan kamu jangan risau. Jawapan kamu kita akan bincang dalam kelas nanti. Okey, minggu depan kita akan buat live kelas. Jadi kita akan bincang dalam kelas. Okey. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, cikgu harap kamu semua faham. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.